Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbirfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala kepujian bagi Allah, dan kita sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memberi kita sangat banyak nikmat, termasuklah nikmat yang kita dapat pagi ini, iaitu meneruskan kita pengajian tentang ilmu nahwu dan saraf. Jadi kita sekarang ni sedang berada pada ilmu dan saraf bertajuk 12 sebab kenapa dia berbaris atas. Sebab saya nak buka dia dengan share. Jadi kita sepatutnya berada pada muka surat 65 pagi ini. Tetapi sebelum tu kita ghostan sikit untuk menimbau kembali dia punya maklumat-maklumat yang patut kita tahu. Jadi kita berada di jadi yang ini tuan-tuan kena tahulah, yang pada muka surat 2 ni, iaitu apa dia yang 12 tu. 12 sifat ataupun 12 sebab kenapa sesuatu fa'il, sesuatu isim berbaris atas. Yang telah kita kaji adalah kerana dia khabar kana dah lepas dah. Lepas tu isim inna pun dah lepas dah. Jadi sekarang ni maf'ul bihi, dan selepasnya akan maf'ul mutlak. Jadi kita hari ini masih lagi pada tajuk maf'ul bihi. Sebelum tu kita pergi kepada benda yang harus kita faham sungguh-sungguhlah. Apakah alamat maf'ul bih? Alamat maf'ul bih itu adalah berbaris atas, atau kita panggil alamat dia mansub. Apakah tanda mansub? Itu kena ingat. Tanda mansub tu adalah kalau dia mufrad dengan fathah ataupun di jamak taksir.
Kalau perkataan maf'ulun bih itu dalam bentuk mufrad, maknanya satu kataan, atau dia jamak taksir, maka barisnya fathah. Kalau dia bentuk musanna, musanna maknanya dua. Dua ataupun jamak muzakkar salim. Jamak tadi jamak taksir. Ini jamak muzakkar salim. Kalau dia musanna atau jamak muzakkar salim, dia dengan ya. Dengan ya. Pada ujungnya ada nun. Nun baris bawah. Itu kalau dua. Kalau dalam bentuk jamak muannas salim dengan kasrah. Walaupun dia mansub, tapi alamatnya dengan kasrah. Kalau sekiranya perkataan yang menjadi atau perkataan yang duduk di tempat yang kita panggil tadi maf'ulun bih, maka dia berbaris bawah. Dia baris bawah, bukan baris atas, baris bawah. Dan kalau dia pula isim yang lima, kita kena letak dia dengan alif. Alif itu menunjukkan dia berbaris bawah. Kalau isim yang lima. Itu tanda-tanda yang kita tak boleh lupa. Kalau kita lupa yang itu, kita akan tak dapat beri makna. Okay. Kemudian, ini yang 12 tu. Yang kita sekarang ni adalah maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih itu pada muka surat. Saya tengok muka surat. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu bermula daripada muka surat 41. Maf'ulun bih. Di dalam ayat ini menunjukkan mana dia maf'ulun bih ataupun kedudukan maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ini adalah benda yang kena tindakan. Satu-satu isim nama yang dikenakan tindakan kepada perbuatan dalam ayat itu. Jadi maknanya dalam ayat itu mesti ada fa'il. Ada perbuatan, barulah ada maf'ulun bih. Dan fa'il itu mestilah fa'il yang ada muta'addi, ada penyambut. Baru dia ada maf'ulun bih. Kalau dia tak ada penyambut, dia tak ada maf'ulun bih. Sebagai contohnya, nama. Kalau nama maknanya tidur. Dia telah tidur. Jadi tak ada maf'ulun bih. Tapi kalau sekiranya perkataan ini, ja'ala, dia telah menjadikan apa? Menjadikan qadran. Qadran itu adalah maf'ulun bih. Belum maf'ulun bih, mesti dia berbaris atas. Dalam keadaan ini, qadran. Qad ja'alallahu, hu itu makna menunjukkan dia pembuat kepada ja'ala. Likulli syai'in qadran. Qadran ini adalah tak ada alif lam. Apabila tak ada alif lam, jadi dia kena bagi dua. Setiap baris di hujung perkataan isim yang berbaris dua. Mestilah ditambah alif, melainkan hamzah dan apa? Yang tak payah tambah. Termarbutah. Jadi termarbutah dengan hamzah, yang itu tak perlu tambah dua. Selain pada huruf dua tu, kita kena tambah dua, tambah alif apabila ada baris dua di hujungnya. Macam kata ini, qadran. Pasal apa baris dua hujungnya? Pasal dia tak ada alif lam. Dia tidak makrifah. Dia nakirah. Jadi oleh kerana nakirah, maka kita kena ubah baris dua. Apabila ubah berdarah, baris dua, maknanya kena tambah alif. Jadi alif ni tak ada makna apa-apa, cuma nak menunjukkan dia huruf yang berbaris dua, yang bukannya hamzah dan juga termarbutah. Itu dia punya apa namanya, benda-benda yang kita perlu ingatlah. Kemudian yang untuk hari ini punya muka surat hari ini dia.
65 Ustaz. Ya, 65. muka surat 65 ya. Ini 65. Jadi dalam 65 ini adalah maf'ul bih berbentuk dhamir, kemudian dia adalah munfasil. Dhamir munfasil. Sebelum tu kita dah bincang dia dalam bentuk dhamir muttasil. Dhamir muttasil, contoh-contoh yang kita telah bagi banyak. Di antaranya mari kita tengok sementara. Ini munfasil yang kita hendak muttasil. Jadi ini adalah dhamir muttasil. Jadi maf'ulun bih dalam bentuk muttasil. Muttasil maknanya dhamir yang bersambung dengan perkataan perbuatan sebelumnya. Contohnya darabani, darabana. Jadi nani itu adalah dhamir muttasil. Kemudian berapa contoh berbentuk dhamir muttasil ini, kemudian dhamir munfasil. Jadi dhamir munfasil di antaranya ataupun dhamir munfasil ada 12 ataupun 14, tapi oleh kerana apabila dua dia sama, jadi kita kira dia satu. Pakai contoh iyaya, iyaya, hanya kepada saya. Ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil ni biasanya dia duduk di depan. Munfasil. Dhamir muttasil dia duduk di belakang, dia bersambung. Muttasil duduk di belakang, munfasil duduk di depan. Ayana, iyaka, iyaki, iyakuma dan sebagainya. Ini adalah dhamir munfasil. Dan kita pun berbincang tentang dhamir munfasil ini sehinggalah pada muka surat 66. Ini 64, 65, 66, 65. Jadi hari ini adalah 65. Bagaimana data saya sini ada tulis kita akan sambung balik pada 19 hari bulan. 19 hari bulan hari inilah. Jadi contoh dia adalah dhamir munfasil adalah wa iyaya. Dalam ayat Quran surah yang kedua, surah Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun. Dan pada engkaulah kami tunduk. Ayat ini panjang, tapi kita ambil di hujung saja. Wa iyaya farhabun. Maknanya hanya pada engkau. Iyaya itu maknanya hanya pada engkau. Jadi iyaya ni adalah maf'ulun bih. Tapi dia dalam bentuk dhamir munfasil. Dan dia mendahului perbuatan. Sepatutnya maf'ulun bih benda yang kena buat. Patutnya dia duduk di belakang. Tapi apabila dalam bentuk dhamir munfasil, maka dia punya maf'ulun bihnya duduk depan. Di sini wa iyaya farhabu. Wa iya ni maknanya pada engkau. Pada engkau lah. Hanya pada engkau sajalah. Farhabun, kami tunduk. Jadi makna kita tunduk kepada dia. Jadi kalau nak ikut dia punya grammarnya, kita kena ikut belakang. Farhabuna, farhabuna iyaya. Itu ikut dia punya grammar yang kita belajar lah. Dia kena letak di belakang. Tetapi ini ada muslihat dari segi balaghah. Jadi yang balaghahnya diletak yang ke depan untuk tujuan memberi keutamaan. Maknanya perbuatannya sembah, tapi keutamaannya kepada engkau. Walaupun kita sembah, tapi bukan sembah benda lain pada engkau. Jadi oleh kerana itu diletakkan itu di depan. Wa iya ya farhabun. Depan daripada perbuatan. Perbuatan ini adalah farhabun. Farhabun ini adalah tunduk, patuh. Jadi farhabun, patuh, maka maksud dia. Kemudian arhabun itu adalah menyembah ataupun tunduk. Jadi perbuatan ini didahulukan. Dia punya maf'ulun bihnya didahulukan. Kalau kita tengok di sini, bal iyyahu tad'una, sama.
Sama bermakna dia dahulukan dia punya maf'ulun bih daripada perbuatan. Perbuatan. Yang tadi farhabun, kenapa nun terbaris bawah? Siapa boleh jawapan? Kenapa nun ni berbaris bawah? Patutnya ini jamak muzakkar salim, nun baris atas. Ini nun baris bawah seolah-olah macam dua. Tapi ini kan dua, ini jamak. Farhabun ni jamak. Kalau biasanya dua baris bawah. Tapi ini tidak baris bawah, tidak baris atas. Patutnya macam ni, tad'una. Na ni baris atas. Sebab dia jamak muzakkar salim. Tapi yang ni baris bawah. Siapa boleh beri jawapan? Sebab Ya? dia jadi mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nun tu maksud mudhafun ilahi ke? Baris bawah. Apa sebab dia baris bawah? Saya cuba Ustaz. Patutnya farhabuni nunia kan? Betul sebab kepada Allah tu. Maknanya ada perkataan, ada huruf Huruf iya. huruf ya, tapi Sembunyi. dibuangkan. Dihazaf. Dia hazafkan ya tu, dia hazafkan. Dengan maksud ya tu saya. Farhabu ni maknanya hanya kepada saya kamu menyembah saya. Itu maksud dia. Jadi nun baris bawah tu menunjukkan ada yang dibuang, yang mati yang dibuang. Oleh kerana yang mati terwah sakit, yang huruf sakit, dia duduk di ujung dan mati, maka dibuang. Jadi farhabu ni itu maksudnya saya. Saya itu ada ya yang jadi itu apa video ni? Okey, tak adalah. Jadi maka fakulu min iyyaka iyaya iyahu dhamma munfasil mabni fi muhalli nisbin. Dia baris atas sebab dia maf'ulun bi, tapi maf'ulun bi yang di muqaddam. Yang muqaddam makna yang didahulukan. Didahulukan atas sebab balaghah, bukan sebab nahu. Nahu dia kena letak belakang. Tapi oleh kerana sebab balaghah dihadapankan. Apa maksud balaghah tu? Maksudnya diutamakan. Diutamakan. Sebab itu dia didahulukan. Jadi biasanya Quran ini dalam susunan ayat dia, kalau yang diutamakan itu dia letak ke depan. Jadi macam ayat ni, wa iya ya farhabun. Maknanya pada kamulah atau pada dia, pada saya lah, kamu harus tunduk, harus patuh, harus taat. Jadi yang dia nak sebut ni adalah kepada saya. Kepada ku lah, kamu kena patuh. Bukan patuh tu yang lebih besar, tapi pada ku tu yang lebih besar. Kalau patuh dulu, boleh jadi patuh benda lain. Jadi dia tak ada orang sangka bahawa kena patuh benda lain. Kalau ada benda lain lawan dengan yang Tuhan suruh, mesti ikut Tuhan. Itu maksud ayat ni. Maknanya walaupun yang lain tu kamu nampak cantik, walaupun yang lain tu kamu nampak menarik dan sebagainya, tapi kalau berlawanan dengan Allah, Allah kata, wa iya, pada aku kamu kena patuh. Jadi tak boleh nak pakai kamu punya pandangan. Kena ikut pandangan Allah. Allah kata pada aku kamu kena patuh. Jadi yang mustahak dalam ayat ni, yang penting dalam ayat ni adalah kepada aku tu. Iya tu yang penting. Yang nak disampaikan dengan sekuat-kuatnya. Maknanya kepada saya itulah yang menunjukkan ayat tu lebih besar ataupun lebih menjadi perkara yang pokok untuk kamu sembah, untuk kamu patuhi. Patuh tu satu benda lah, tetapi patuh tu hanya kepada Allah, tidak patuh kepada selain daripada Allah. Okey, begitu je ayat dalam surah Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Illa iyyahu. Jadi ini pun adalah munfasil.
Tapi ini mumpasir duduk di hujung. Pasal apa pula tidak duduk depan? Sebab yang pertama dia ada illa. Bila ada illa tu, domain mumpasir tu diletakkan ke hujung. Maksud dia apa? Dan Tuhanmu lah telah menetapkan bahawa jangan kamu menyembah melainkan iyahu. Iyahu ni adalah dia. Domain mumpasir. Tetapi dikemudiankan. Kerana dalam ayat ini ada illa. Illa tu menyebabkan ia tu kena letak ke depan. Okey. Jadi dengan ini, dengan contoh ini, tuan-tuan dapat bezakan bila masa patut kita dahulukan dia punya domain mumpasir dan bila patut kita kemudiankan. Letakkan perkataan domain yang mempunyai tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang ini diakhirkan, yang ini diawalkan. Kerana dalam ayat ini ada illa. Itu di antara perkataan yang boleh menyebabkan dia letak di hujung. Ada perkataan lain lagi, tapi kita belum sempat. Jadi ia ni, iyahu tu adalah domain munfasih dan dia duduk di tempat maf'ulun bih. Barisnya kena baris atas. Mana baris atasnya? Iyahu ni. Iyahu. Baris atasnya mana? Baris atasnya adalah di atas iya. Iya di atas iya, di atas iya. Baris atas yang dikatakan nisbih ni tadi adalah di atas iya. Di atas iya. Jadi itu adalah dia punya tanda maf'ulun bih dia. Tetapi ada apa? Kitab i'rab lain dia kata atas hamzah. Atas alif. Tapi alif ni mukadarah. Dia kata baris mukadarah. Tak kisahlah yang mana satu. Jadi, tapi maknanya dia duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu mestilah baris atas. Itu dia punya syarat dia. Jadi oleh kerana iyahu ni adalah domain, maka dia adalah mabni. Oleh kerana dia mabni, tak kisahlah baris apa pun. Sebab dia mabni. Tetapi sekarang ni maknanya dia duduk di hujung kerana ada illa. Melainkan. Kalaulah kita buang ilah, kalau kita buang ilah. Jadi kita kena letakkan iyahu ni ke depan. Depan mana? Rabbuka, buang ilah. Jadi iyahu ta'buduna. Kena ta'buduna lah. Sebab apa ta'buduna? Sebab jamak muzakkar salim. Ta'budu. Awak patuh. Awak menyembah. Jadi ta'budu. Ta'buduna. Apabila dia duduk tempat tak ada ilah ni, jadi dia menjadi ta'buduna. Bila ada ilah, ta'budu illa iyahu. Wa qada maknanya Tuhan telah menetapkan. Qada maknanya telah menetapkan. Rabbuka illa ta'budu. Jadi qada ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi, adakah maksud fa'il madhi itu telah berlaku? Ini lagi satulah ilmu tentang balaghah. Perkataan seperti ini. Ini maklumat awal lah. Untuk maklumat awal supaya tuan-tuan boleh kaitkan makna dia. Wa qada ni adalah dia telah tetapkan. Tetapi adakah telah tetapkan Allah itu dah lepas dah? Yang akan datang tak buat? Tidak. Jadi maknanya wa qada ni walaupun dia madi, tetapi dia mempunyai maksud berterusan. Dia maksud berterusan. Jadi telah ditetapkan, dia punya makna dia punya kesan kepada arahan ini adalah berterusan. Bukan untuk madi. Kerana madi mana sudah. Ini tidak. Setiap masa diqadakan. Dia telah tetapkan. Jadi tetapkan itu sampai bila makna dia bermakna
fi'il madhi yang maksudnya berlaku berterusan. Apa yang ditetapkan tu memang berlaku, pasti berlaku, akan datang. Yang telah lepas dan yang akan datang. Itu makna waqada dalam ayat. Tapi itu lebih kepada balaghah. InsyaAllah dalam masa tak lama lagi kita akan sampai kepada bab ini. Okey. Ada persoalan? Untuk bersuat ni. Bersuat 65 ni ada soalan? Ada kalau bantu? Tak ada ya? Tak ada, kita pergi pada berikut ni. Okey. Kemudian masih lagi dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih maknanya ketika bila? Ketika kana dhamiran munfasil atau muttasil. Muttasil. Munfasil atau muttasil. Jadi hanya ada ayat ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini contoh yang kita dah beri dululah. Jadi iyyaka ni adalah dhamir munfasil wa iyyaka dua-dua ni dhamir munfasil. Kata yang sama. Lepas tu datang na'budu, lepas tu datang nasta'in. Maknanya hanya engkaulah yang kami sembah. Hanya engkaulah yang kami mohon pertolongan. Jadi kalau ayat ni maknanya hanya engkau tempat kami mohon pertolongan. Kamu kenapa minta tolong pada benda lain? Tak boleh. Sebab Tuhan kata hanya padaku. Hanya kepada engkau lah. Engkau tu maknanya Allah. Yang kami mohon pertolongan. Ini yang pergi minta tolong kepada bomo, kepada tukang tilik, tukang tenun dan sebagainya. Pasal apa? Itu sudah untuk kerja yang haram. Tak apa haram. Sebab Tuhan kata iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Jadi siapa yang sembah selain Allah, benda itu tak betul. Jadi yang dikatakan kalau dia menyembah selain Allah, maknanya dia tidak Islam. Tidak Islam tu ingatlah. Buat kafir besar sikit. Jadi kataan iyyaka di sini adalah dhamir munfasil mabni fi muhalli nisbin maf'ulun bih muqaddam. Anda tahu dah sebab kenapa muqaddam diletakkan sebab apa diletakkan muqaddam atas alasan untuk keutamaan. Kemudian pada contoh yang berikutnya ayat surah 91 ayat yang kedua wal qamari iza talaha. Jadi dan bulan apabila mengiringinya. Nya itu apa? Nya itu kalau ini dalam surah As-Samsu, jadi maknanya nya itu di sini adalah matahari. Jadi mengiringnya, perbuatannya talaha, mengiringnya. Jadi bulan mengiringi matahari. Bermakna bulan tak boleh melalui matahari. Dia hanya mengiringi dari segi dia punya zaman dia, dari segi masa dia dan sebagainya. Sebab matahari ini menentukan tahun, bulan ini menentukan bulan, menentukan bulan. Jadi bulan ini dia berubah 29 ataupun 30 hari dah berubah bulan lain. Tapi matahari 360 hari barulah dia berubah tahun yang berikutnya. Jadi tala ni adalah fa'il madhi. Tala tu adalah fa'il madhi. Mabni ala fatahah muqaddar. Muqaddarat maksudnya apa? Fauqa al-alif. Jadi talaha ni baginya ta atas bagi atas, la bagi atas, alif pun bagi atas. Tapi alif bagi atas ni dalam bentuk muqaddar. Tak ditulis. Tapi dia ada baris tapi muqaddarah. Muqaddarah ni maknanya kita takdirkan, kita anggarkan. Jadi tala'a. Jadi tala'a tu tak adalah dalam bahasa Arab. Dibuang, dia punya tala'a, dibuang. Jadi maknanya dia ada tapi kita tak tulis. Duduknya di mana? Di atas lam. Ada atas alif. Talaha atas alif. Ha dhamir muttasil mabni ala sukun.
Mana sukunnya? Sukunnya di atas alif. Fi muhalli nisbin. Fi muhalli nisbin maknanya dia duduk di tempat berbaris atas. Nisbin. Dan tanda nisbin dia apa? Tanda nisbin dia adalah berbaris atas lah. Tanda nisbin. Jadi maf'ulun bih. Dia adalah maf'ulun bih. Jadi ha ni adalah domain mabni. Domain mutasil mabni. Jadi dia macam mana pun dia tetap ha. Tak boleh baris lain dari ini kerana dia mabni. Manakala fa'il di dalam talaha itu adalah domain muttasil takdiruhu huwa. Dalam talaha itu ada dia punya pembuat dia. Pembuat dia siapa? Huwa. Huwa itu adalah domain mustatir. Dan takdirnya adalah huwa. Jumlah ni fi muhalli jah mudhafun ilaih. Jadi ha ni duduk di tempat mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih mudhafun ilaih apabila di dalam bentuk ayat. Talaha. Dia dalam bentuk jumlah ni. Maknanya iza talaha. Itu satu jumlah yang mana dia ni adalah dalam bentuk mudhafun ilaih. Talaha itu adalah mudhafun ilaih. Ha itu saja adalah maf'ulun bih. Boleh? Ha itu maf'ulun bih. Tapi ayat dia ni adalah jadi mudhafun ilaih. Domain muttasil takdiruhu huwa. Jadi domainnya dalam tala dia ada huwa. Dan jumlah fi muhalli jah. Jadi talaha ni duduk tempat jah. Pasal apa jah? Sebab dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada apa? Kepada iza. Iza apabila talaha apabila dia mengikut ni. Jadi ini boleh confuse lah. Kita mungkin memakan masa nak cari mana dia punya maf'ulun bih dia. Sebab ini adalah dia punya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu ayat dia. Ayat dia adalah maf'ulun bih. Ayat dia adalah mudhafun ilaih. Tapi ha tu saja adalah maf'ulun bih. Jadi maknanya berlapis-lapis di sini. Lapis antara ayat dia iza talaha dengan ha saja adalah maf'ulun bih. Kalau iza talaha duduk di tempat mudhafun ilaih. Maknanya mudhafun ilaih maknanya iza talaha tu duduk di tempat baris bawah. Kerana apa? Kerana dia duduk tempat mudhafun ilaih. Adakah keterangan saya ini terang ataupun perlukan penerangan selanjutnya? Ataupun adakah persoalan? Ha tu Ustaz, Tanya Ustaz. domain Ustaz kan? Macam ni semula. Ha tu adalah domain juga kan? Ha tu domain. Domain muttasil. Domain muttasil. Macam mana dia lagi pada pasal ada iza tu dia menjadi maf'ulun bih ke? Kalau tak ada iza, Okey, sini. Wal qamari iza. Wal qamar. okey, Wal qamar tu adalah dia punya bulan tu. mudhaf dia. Mudah. Mudhafun ilaih ni mana? Mudhafun ilaih iza talaha. Okey. Ini ada ayat sebelumnya ni. Jadi maknanya wal qamari, wal qamari itu ada mudhaf. Mudhafun ilaih ni iza talaha. Dalam bentuk iza talaha, dalam bentuk ayat. Jadi ayat iza talaha tu duduk di tempat mudhafun ilaih. Mudah punya lain. Kalau ha tu sendiri adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada apa? Pada perkataan fa'il. Fa'il di mana? Salah. Tala tu adalah fa'il. Fa'il Okey. madi. Di sini. Tala fa'il madi Madi, mabni mabni. fatahah muqaddarah. Muqaddarah tu maknanya alif tu sepatutnya dibariskan dengan atas. Tapi tidak dibariskan. Jadi apabila tidak dibariskan itu muqaddarah. Apabila muqaddarah tu mana kita anggarkan saja tapi kita tak tulis. Oh, Dan dianggarkan. tak dibaca.
Jadi mana jadi mat lah. Kalau baris atas sebelum ni boleh jadi mat lah. Jadi maknanya mukadarah tu sebenarnya ada di atas alif. Fauqa al-alif. Buka balik. Ha tu saja adalah dia punya maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada talaha. Talaha tu maknanya adalah mengikuti, Okey. mengiringi. Jadi maknanya bulan itu mengiringi matahari. Mengiring. Maknanya bulan dulu baru matahari. Okey. Okey. Ada perkara lagi yang berbangkit. Sebab ini dia berlapis ni, dia punya. Dia berlapis Ustaz. Susah nak. Berlapis. Jadi kalau tak hati-hati kita tak jumpa mana dia punya maf'ulun bih dia. Macam itulah. Okey. Ini satu contoh yang baiklah untuk kita memahami kedudukan yang berlapis macam ni. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okay. Kalau tak ada, kita akan kepada muka surat berikutnya. Jadi muka surat berikutnya yang kedua, yang tadi yang pertama. Yang pertama ni iza kana dhamir munfasil atau muttasil. Muttasil. Bila dhamir itu munfasil ataupun muttasil. Yang kedua ni iza kana fi fa'il. Dhamir ya'udu ala maf'ulun bih. Maknanya iza kana apabila dia di dalam fa'il, bentuk fa'il. Dia bentuk pembuat, orang yang membuat. Dan dhamir dia ya'udu ala maf'ulun bih. Dia punya dhamir dia ada kaitan ya'udu kembali kepada maf'ulun bih. Sebagai contoh ayat ini, ayat surah Baqarah juga ayat 124. Wa iza tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Bikalimatin. Bawah, bagi bawah. Jadi apabila ketika Ibrahim diuji Ibrahim oleh Tuhannya bikalimati dengan perkataan-perkataan. Jadi ketika diuji, ibtala, kataan tala tu uji, siapa yang kena uji? Uji Ibrahim. Jadi Ibrahim ni orang yang kena uji. Jadi oleh kerana uji, sepatutnya dia adalah orang yang kena uji. Di atas lah kan? Orang yang kena uji. Tapi di sini ada hu. Hu tu kembali kepada ibtala. Rabbuhu, Tuhannya. Jadi Ibrahim ni, Ibrahim tu dalam ayat ni Rabbuhu. Hu tu pun Ibrahim, Tuhannya. Tuhannya, nya tu kembali kepada Ibrahim. Jadi iza kana fi fa'il dhamir. Dia dhamirnya ya'udu ala maf'ulun bih. Jadi dhamir hu ni adalah kepada Ibrahim. Jadi dalam ayat ini iza itu adalah zaraf. Ini zaraf. Manakala zaraf zaman. Zaraf zaman ni mabni ala sukun. Iza ni alif. Patutnya iza, za ni kemudian ada alif yang dimatikan. Alif tu dimatikan. Itu dikata mabni ala sukun. Tapi dia bersambung dengan Hamzah. Hamzah wasal. Hamzah apa namanya? Hamzah wasal tu kan? Hamzah wasal. Hamzah wasal ni barisnya mati. Jadi apabila iza ni ada alif dia tadi, baris mati, maka dua-dua mati, maka alif mati ni dibuang. Jadi jadi iza saja. Iza batala. Iza batala. Jadi iza ni adalah zaraf zaman mabni ala sukun. Fi muhalli nisbin. Dia berbaris nisbin. Maf'ulun bih. Li fa'il muhazzaf takdiru azkaru. Azkaru. Maknanya dalam ni ada yang dibuang. Siapa benda yang dibuang? Kataan yang dibuang tu adalah azkaru.
Karu. Maknanya, jadi di sini dalam ayat ni, iza itu adalah zaraf zaman mabni ala sukun fi muhalli nisbin. Dia duduk di tempat nisbin. Pasal apa duduk nisbin? Dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada ayat ni tadi. Ibtala Ibrahim. Jadi maf'ulun bih dia adalah maksud dia Ibrahim. Ibrahim itu adalah dia punya, kita tengok ni dulu. Ibrahim maf'ulun bih mansub. Rabbuhu Tuhannya fa'il. Rabb tu dia punya fa'il. Fa'il tu bidhamah. Dhamahnya mana? Atabah. Rabbu. Hu tu nya. Nya tu kembali kepada Ibrahim. Jadi ha di sini dhamir muttasil mabni ala dhamma fi muhalli jar mudhafun ilaih. Bi ini yang tadi. Rabbuhu. Hu tu adalah mudhafun ilahi. Tapi yang udu ala maf'ulun bih, dikembali kepada Ibrahim. Jadi maknanya Ibrahim ni sebagai maf'ulun bih dan juga hu tu kembali kepada Ibrahim. Jadi iza kana fi fa'il, fa'il ni Ibrahim, fa'ilnya perkataan ibtali, ibtala. Jadi Ibrahim ni adalah dia punya fa'il. Fa'il ni adalah maf'ulun bih, tetapi depannya ada hu. Hu pun kembali kepada Ibrahim. Jadi di sini fa'il dhamir yang udu ala maf'ulun bih. Jadi fa'il tu mana? Dhamir tu mana? Dhamir tu hu. Hu tu dhamir kepada Ibrahim. Kembali kepada Ibrahim. Jadi maknanya Ibrahim ni dengan hu tu dua-duanya adalah maf'ulun bih. Boleh ke? Itu keterangan saya. Ya, Tapi lah dalam antara Ibrahim dengan Hu tu, Ustaz, ada Rabbu. Rabbu tu fa'il. Aha. Rabbu tu kembali kepada ibtala. Oh, okey. Ibtala ni maknanya menguji. Siapa yang mengujinya? Yang menguji tu Rabbuhu. Sebab itu hu tu bagi dhamma. Dia sebagai fa'il. Fa'il kepada ibtali. Ibrahim yang kena uji. Yang kena uji bagi atas. Ni. Tapi lepas tu ada hu. Hu tu kembali kepada Ibrahim. Jadi dia punya maf'ulun bih dia baik ketika kedua lah. Satu Ibrahim, satu hu. Kerana hu tu kembali kepada Ibrahim. Boleh ke? Ada perbincangan. Ada siapa nak berbincang, nak beri pandangan? Tuhan Ibrahim lah. Silakan. Berat. Right. Ayatnya pendek. Kalau tak ada Rabbu. Kalau tak ada Rabbuhu, Ha. dalam ayat ni tak adalah dia punya fa'il. Rabbu Oh, fa'il. tapi Ibrahim, Ibrahim tu apa fa'il kepada ibtali. okey. Ibrahim tu adalah maf'ulun bih kepada ibtali. Ibtala. Ibtali. Jadi di sini iza daraf zaman ibtali fa'il madi. Ibrahim. Fa'il madi ni siapa yang buat? Yang buat ni adalah Rabbuhu. Siapa yang kena buat? Yang kena buat Ibrahim. Lepas tu ada hu. Hu tu siapa tu? Hu tu kembali kepada Ibrahim. Tuhannya. Tuhannya mana? Tuhan Ibrahim lah. Tuhan Ibrahim. Tuhan Ibrahim. Itu yang hu tu kembali kepada Ibrahim. Itu Tuhan Ibrahim.
bikalimatin dengan perkataan-perkataan. Apa perkataannya? Itu kena buka dia punya ayat yang berkenaan. Kalau nak tahu, saya bukakan ayat ini. Bikalimatin. Izi dalam Ibrahim bikalimatin. Ya, Dan ketika kami diuji, hanya membawa kalimat. satu dua empat. Ibrahim akan lebih masuk. Rabbul Alamin. Itu. Ustaz nak tanya, Ah, ibtala tu fi'il madhi mabni ala fathi muqaddar. Mana yang muqaddarah tu Ustaz yang tak nampak tu? Ibtala. Ibtala. Ibtala fi'il madhi. Tak, muqaddarah. Muqaddar. Jadi ibtala, Ibtala. ini ibtala ni. Betul. Kalau kita tengok dia punya apa namanya? I'rab dia. Iraq. Allah ya Rabbi. I'rab. Kita kembali ke yang tadi. Soalan dia, mana dia punya ibtali tadi. Ibtadi itu madhi. Dia kalau ada madhi, mestilah mana fa'il dia. Pembuat dia tak ada. Ini ibtali ini fa'il madi Fa'il madhi mabni ala kadarah. muqaddarah. Kadarahnya ejaan dia ibtali ini alif bata lam ya. Ibtala bukan ibtali, ibtala. Jadi ya ni patutnya bagi atas lah. Pasal apa? Patut bagi atas. Sebab dia fa'il madi. Kan fa'il madi itu mabni ala fathah. Jadi ibtali ini adalah asalnya ba lam ya. Tak, ba lang waw Ustaz. Ba lam ya, ba lam wa. Ba lang waw. Ya Ba lam wa. orang muta. Wa tu diganti dengan ya. Jadi apabila ini ditambah dengan alif dan ta, kataan asalnya ba lam wa. Ba lam wa tu apabila kita nak tulis ini, kita tulis balaya. Jadi balaya atau balawa tu apabila tambah dengan alif dan ta, jadi ibtalawa ataupun ibtalaya. Jadi ibtalaya tu ya tu sebenarnya bagi atas. Tapi tak ditulis. Ibtala. Jadi tak ditulis. Jadi ya tu tak ditulis dia punya baris kerana dia adalah muqaddarah. Kenapa dia mesti bagi atas? Sebab dia fa'il madi. Okey. Oleh kerana fa'il madi mabni ala fathah. Bila-bila pun fa'il madi itu memang bagi atas. Dalam hal ini pun dia bagi atas. Tapi oleh kerana ya tu ya huruf sakit, dia tak bumbuh baris. Tapi kita anggarkan. Kita takdirkan dia berbaris atas. Itu yang dikatakan fa'il madi mabni ala fathah muqaddarah. Ada masa muqaddarah ni bagi dhammah. Ada masa muqaddarah ni bagi bawah. Jadi dia berubah-ubah. Jadi fathah muqaddarah maknanya sepatutnya alif ada alif di atas tu tetapi tak ditulis. Jadi kita katakan dia muqaddarah. Kita takdirkan dia sebagai berbaris atas. Okey. Yang calik tu Ustaz menandakan dia ada alif situ kan? Alif tu menunjukkan mat. Mat. Kalau dia mat, mana tu? Bukan baris ya.
Itu menunjukkan dia mat. Dia batalah panjang sikitlah dua harakat. Ada kalau waw lah macam mana Ustaz? Dia punya kedudukan dia apabila fa'il madhi dia ada wa di ujungnya, wa Ah. itu bertukar pada ya. Okey. Itu dia punya apa? Ilmu Emang apa dia tu? Apa tu? ilmu apa Ada nama? satu ada tukar-tukar huruf tu. Hilal. Bilal. Hilal. Bilal. Jadi kena kembali kepada ilmu hilal. Oleh kerana ilmu hilal ni saya pandang mustahak. Kita kena tahu. Nanti kita ulang balik apabila sudah habis. 12 isim. Sudah habis ni. Kita ulang balik sebab kalau kita tak tahu hilal, kita Ustaz, Ustaz. Hilal banyak. apa pasal itu dan sebagainya. Jadi hilal tu kena familiar lah. Walaupun tak hafal, tapi kena. Okey. Okey. Jadi yang bertanya tadi, apakah memadai jawapan saya ni? Okey Ustaz, tentang ilmu hilal tadi ibtala, kalau yang betul huruf apa yang Ustaz tadi ba lagi? Ini ayat ni apa? Ibtala ni telah ditambah dengan alif dan ta. Alif dan ta. Asalnya ba la waw. Bala Waw. waw bala waw. Bala. Bala okey, asal okey. Kemudian wa tu dia buat dia ganti dengan ya. Okey, ganti ya. Ibtali lah. Okey, Ibtali itu maknanya menguji. menguji okey. Jadi Allah telah menguji Ibrahim. Jadi Okey. siapa yang jadi pembuat dia? Yang fa'il di dalam ayat ibtala. Fa'ilnya adalah Rabbuhu. Rabbuhu. Rabbu tu adalah fa'il dia. Maknanya yang membuat ujian ni, yang memberi ujian, yang fa'il kepada ujian ni adalah Rabbu. Rabbu tu Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya. Hanya tu kembali pada Ibrahim. Ibrahim tu apa? Ibrahim tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi maknanya maf'ulun bih dalam bentuk fa'il yang kembalinya itu daripada kepada maf'ulun bih. Maknanya hu tu kembali kepada Ibrahim. Ada fi fa'il. Jadi maknanya maf'ulun bih dia Ibrahim dan juga hu. Tapi hu tu adalah dhamir yang kembali kepada Ibrahim. Yang udu tu maknanya kembali kepada maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni Ibrahim. Jadi maknanya maf'ulun bih ni ada dua lah. Satu Ibrahim, satu lagi nya. Nya itu kembali kepada Ibrahim. Itu je benda yang nak sampaikan. Bikalimatin, itu tadi yang nak tanya tentang bikalimatin tadi. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ini ayat dia. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Bila bacaan dia. Okey, sebelum itu. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Jadi itulah ujian dia. Itulah ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim dalam bentuk kalimatin. Apa dia kalimatin tu? Dan ketika menguji Allah akan Ibrahim dengan kalimah fa'atammahunna yang ia menunaikannya. Maknanya dia menerima perkataan-perkataan yang Ibrahim kena buat.
Tuhan beri arahan kepada Nabi Ibrahim supaya membuat perkata yang difirmankan. Apa firman dia? Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Yang pertama, Nabi Allah beritahu Ibrahim tu, aku jadikan kamu sebagai imam kepada manusia. Nabi Ibrahim ni Nabi yang dia punya tarafnya sangat tinggi. Dia sebagai imam. Imam maknanya pemimpin. Pemimpin maknanya yang mengajar, yang mendidik, yang membetulkan kedudukan masyarakat dia. Itulah tugas imam. Jadi tugas Nabi Ibrahim ni Tuhan kata dalam kamu menjadi imam. Maknanya kamu kena mengajar ilmu-ilmu yang Allah bagi kat dia, kena ajar kepada umat dia. Itu satu. Kemudian apabila Allah lantik Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pendakwah, sebagai penyampaikan ilmu dan sebagainya, maka Ibrahim kata qala. Yang di atas tadi qala juga. Tapi qala tu Allah berfirman. Qala yang ini Ibrahim berkata. Apa yang Ibrahim kata? Min zurriyati. Jadi Allah kata, aku lantik engkau jadi imam. Kemudian Nabi Ibrahim kata, min zurriyati. Dan juga, lantiklah juga aku punya zuriat. Dan qala lagi Allah balik berkata, qala la yanalu ahdi zalimin. Dan walaupun anak keturunan kamu akan dilantik, tapi yang orang yang zalim tak masuk dalam sinara. Maknanya orang yang zalim, keturunan Nabi Ibrahim juga, satu belah pergi ke Ismail, satu lagi pergi ke sebelah Nabi Ishak. Nabi Ishak ni banyak dia punya keturunan-keturunan yang menjadi imam. Maksudnya yang menjadi nabi, yang diarahkan supaya menjalankan tugas sebagai nabi, iaitu menyampaikan ilmu yang Allah berikan pada mereka. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim minta supaya janganlah dia saja. Inilah punya Nabi Ibrahim orang yang sangat peka. Dia minta supaya dia punya keturunan juga. Jadi okey, keturunan kamu masuk, tetapi yang tak masuknya orang yang zalim. Orang yang zalim tak masuk. Maknanya dari keturunan Nabi Ibrahim, belah Ismailnya ada Rasulullah SAW menjadi imam. Yang belah Nabi Ishak tu banyak. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi yang buat Nabi itu, Nabi Yang mana? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Musa. Lepas tu ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada banyak Nabi. Tetapi Tuhan kata, kan semua yang dilantik jadi Nabi daripada Nabi Ibrahim ni, orang yang tak zalim. Yang tidak zalim. Qala la yanalu ahdi zalimin. Inilah ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian, wa iza ja'alnal baita. Ini ujian lagi. Ujian kepada Nabi Ibrahim yang Tuhan bagikan tadi. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Jadi ujian yang diberi kepada Ibrahim tadi bukan saja jadi imam, tetapi wa iza ja'alnal baita musabatan binna. Disuruh mendirikan baitan. Suruh mendirikan rumah. Rumah itu maksudnya Kaabah lah. Kaabah. Bagi manusia. Wa amnan. Tempat aman. Wa tahuzu min maqami Ibrahim musalla. Dan di tempat itu
tempat Nabi Ibrahim jadikan rumah itu Baitullah, dan juga di situ ada dijadikan Maqami Ibrahim. Maqami Ibrahim tu apa tujuannya? Musalla, tempat solat. Kerana makam Ibrahim itu adalah kesan tempat kaki Nabi Ibrahim membina Kaabah. Kemudian ianya dikekalkan di situ sehingga ada dia punya kesan tapak kaki yang lekuk tu masih ada sekarang pun. Itu Tuhan jadikan sebagai tempat solat. Maknanya kita boleh solat untuk terutamanya sesudah kita tawaf, kita disunatkan solat di belakang makam Nabi Ibrahim. Jadi maknanya Allah menguji Nabi Ibrahim ini dengan membuat ataupun membentuk, menjadikan Kaabah dan juga menyeru manusia yang jauh yang dekat supaya datang mengerjakan haji di Mekah. Itu di antara ujian yang pertama yang Tuhan hendak Nabi Ibrahim buat. Lepas itu tujuannya supaya tempat Kaabah ini menjadi tempat orang-orang tawaf, litaifin, maknanya orang-orang yang tawaf. Dan hendaklah kamu bersihkan, kamu jadikan tempat yang bersih, suci. Dan akifin tempat orang beriktikaf, waruka'un, dan tempat orang sujud, tempat orang rokok, dan as-sujud, maknanya tempat solat lah. Tempat solat, tempat iktikaf, tempat tawaf dan sebagainya. Itu ujian yang besar tu. Nak buat Kaabah tu supaya menjadi itu. Bukan saja buat. Dah buat tu nak seru manusia supaya pergi. Siapa yang menyeru tu? Nabi Ibrahim lah. Sebab dia yang buat. Dia lah yang menyeru orang lain supaya datang. Dan seruan Allah itu, seruan Nabi Ibrahim tu berjaya ataupun sudah sampai ke peringkat kita semua. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa. Dan ketika berkata Ibrahim, Rabbi, ya Tuhanku, aj'al, jadikan hadza baladan. Ini Nabi Ibrahim pula minta kepada Allah. Sudah Allah tentukan kepada dia suruh buat Kaabah, dan dia pun dah buat, dia pun berdoa. Hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negara ini ataupun negeri ini, baladan negeri, aminan, aman. Dan sehingga sekarang tempat ini aman. Akan datang juga aman, insya-Allah, sebab Tuhan akan jaga kota ini ataupun bandar ini. Rizq warzuq ahlahu, dan rezekikan kepada penduduknya apa dia? Minas samarat, buah-buahan. Man amana minhum billah. Jadi rezekikanlah kepada penduduk Mekah ni buah-buahan, samarat. Dan ini berlaku. Dan kita pun saksikan sendiri. Kita pergi ke Mekah, kita nak makan buah, katalah buah apa sekalipun ada, tak ada masalah. Jumpa. Man amana minhum billah. Dan juga mereka beriman kepada Allah. Di samping rezekikan banyak buah-buah, dan juga jadikan mereka orang yang beriman kepada kamu, iaitu iman kepada Allah dan juga iman kepada yaumul akhir. Kemudian banyak lagi. Kemudian qala man kafara fa ummatihi qalilan, dan orang-orang kafir aku yang memberi kesenangan, qalilan summa atruhu ila azabannar. Jadi orang-orang yang kafir daripada yang duduk di Mekah tu, aman, buah banyak dan sebagainya, tetapi siapa yang kafir, siapa yang tak menyembahku, menyembah Allah, dan mereka itu akan apa? Atruhu, aku akan paksa. Paksa apa? Paksa ila azabinnar. Jadi orang yang duduk di Mekah kalau tidak beriman kepada Allah, Tuhan akan paksa dia masuk dalam itu.
Masirah, dan tempat yang paling buruk adalah neraka. Hmm. Jadi sudahlah awak dapat nikmat yang banyak, Mekah banyak, air banyak, air Zam-Zam tak putus-putus hingga sampai sekarang. Kemudian buah banyak, makanan banyak, tempat aman, tiba-tiba tak beriman. Maka Allah kata, Summa'at tarruhu. Maka aku akan paksa dia. Allah tak payah paksa pun. Dah apa? Dah kena ikut, apa lagi kalau paksa. Paksa ni menunjukkan bahawa tegas. Aku akan paksa dia kepada api neraka. Dan tempat itu buruk. Itulah dia antara dia punya ibtala. Maknanya ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim dalam bentuk kalimatin. Kalimatin maknanya Tuhan beritahu, buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Buat Kaabah supaya itu beritahu pula supaya umat-umat semua sekali yang jadi umat kamu seru mereka kepada haji. Walaupun jauh, yang dekat maupun yang jauh. Jadi benda itu berlakulah ini sekarang. Bukan haji saja, termasuklah umrah. Jadi digalakkan buat umrah supaya kita punya kita memperkenankan labaik Allahumma kalabaik itu. Memperkenankan maknanya mendatangi panggilan Allah. Ibrahim yang menyeru supaya kita pergi buat haji, buat umrah. Tapi haji sekali semua hidup dah mencukupi. Umrah boleh buat banyak kali. Tapi kalau ada kepentingan lebih daripada umrah, maka buat yang itu dulu. Macam sekarang ni. Kita kumpul duit nak pergi umrah. Tiba-tiba saudara kita di Palestin tu memerlukan bantuan. Kita bagikan duit yang patut buat umrah tu kepada Palestin supaya kita membantu saudara kita di sana yang telah dikhianati. Apa yang berlaku di Palestin ni samalah juga dengan cerita di dalam surah Al-Buruj. Lebih kurang. Surah Al-Buruj. Maknanya Al-Buruj tu orang yang dibakar dalam parit. Kerana apa? Kerana dia beriman pada Allah. Jadi dari sekarang ni, Yahudi sekarang ni dia bunuh orang Islam bukan kerana apa? Kerana kawan tu takkan Islam. Kerana kawan tu mempertahankan kuartus suci Islam. Jadi dia dengan sebab mempertahankan kuartus Islam tu jihadlah. Sahihlah, kalau mati sahih. Jadi dia mempertahankan dia. Macam juga dalam surah Al-Buruj. Jadi kalau tuan-tuan baca balik surah Al-Buruj, kita dapatlah satu gambaran bahawa benda tu adalah tak boleh kita pandang sepi lah. Kita kena tolong. Tapi tolong jenis yang kita boleh. Kita nak angkat senjata kerana nak jalan pun dah tak sihat. Macam mana nak angkat senjata? Kita boleh tolong banyak cara. Kita boleh tolong dengan duit, kita boleh tolong dengan doa. Doa tu sangatlah makbul. Kalau kita berdoa untuk mereka kerana mereka dizalimi. Orang yang dizalimi, sama ada dia yang berdoa atau orang lain tolong doa ke dia, adalah makbul. InsyaAllah. Semoga yang berdoa tu pun dapat pahala mati syahid juga. Sebab dia seolah-olah macam dia berjuang untuk melawan Yahudi laknat ni. Wallahu a'lam. Itulah yang dikatakan tadi. Itulah. Yang dikatakan kalimatin kan. Rabbuhu bikalimatin. Okey Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ada dua soalan Ustaz. Silakan. Nombor satu, ni tentang makam Ibrahim. Ya. Ustaz baru pergi Mekah. Ya. Adakah makam tu dialih tempat tu? Tak, masih di situ. Masih lagi di situ? Masih di situ. Belum lagi dialih lah. Dengar-dengar ada orang kerajaan Saudi nak alih ke tempat tu kan? Dalam masjid. Masih di situ. Malah makin banyak polis yang jaga betul. Makam. Okey.
Sebab ada orang kata dia tak pecah dan sebagainya. Ada dengan kita. Masih ada, tak betul tak. Masih ada. Okey, alhamdulillah. Betul. Ah. Nombor 2 Ustaz, Ya, tentang ayat 124. 1, 2, 4 ya. Ayat yang kita bincang ni. Ya. Ibtada tu Ibrahim Rabbuhu kan. Ya. Tapi bila saya baca Arab, dia tak ada mention langsung yang hu tu kena-mengena dengan maf'ul bih untuk Ibrahim. Memang tak ada langsung Ustaz. Kalau Ustaz tak cerita, saya tak faham. Tak ada tu bukan makna. Okey, makna itu yang kita baca ni bukan hanya nahu, tapi Ya. masuk tak dalam, orang kata dalam balaghah Ustaz. Ya, betul. Itu pasal puas saya fikir tak ada Ustaz. Itulah saya nak buat komentar Ya. lagi. Bukan semua kitab Arab tu sama. Ada kitab Arab tu untuk orang advance. Ada kitab Arab tu untuk orang yang Permulaan. Ada kitab Arab tu yang membawa sekali dia punya makna balaghah. Kalau kitab tafsir yang diterjemahkan oleh Jalalain, dia masuk semua tu. Balaghah pun ada, Nahwu Saraf pun ada dan sebagainya. Jadi kita kena ubah-ubah sikitlah buku tu. Okey Ustaz, terima kasih. Satu buku je. Saya ada satu buku yang kuning ni, itu pun orang kasih Ustaz. Itu boleh, itu asas tu memang bagus. Asas dia lah. Itu bagus. Okey. Terima kasih Ustaz. Boleh lagi satu. Kita tengok jugalah yang lain-lain itu supaya kita dapat maklumat yang lebih lah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, pada muka surat berikut. Muka surat berikutnya, dia kata iza kana fi fa'il domain yang itu ala mufrad. Super lagi yang tadi. Super lah. Jadi ingat ayat Ibrahim tadi. Ini contoh yang kedua lah. Dia punya sebab ni sama. Iza kana fi fa'il. Fa'il tu domain yang udu. Dan dalam ayat tu ada domain. Yang domain tu yang udu ala maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih. Kembali kepada maf'ulun bih juga. Jadi ayat ni ayat surah 35, ayat yang ke-28. Ayat ni maksud dia sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi innama ni ada inna sepatutnya adalah isim inna kemudian khabar inna. Tapi lepas inna tu ada ma tu menafikan dia punya fungsi inna. Tuan-tuan ambil perhatian. Apabila ayat innama maknanya inna tu ada fungsi dia. Inna tu membaris bawah, membaris ataskan dia punya isim dan membaris domakan dia punya khabar. Okey. Tetapi apabila innama dia batalkan. Maknanya tak ada perubahan. Tetapi tahqiqnya masih ada. Innama tu adalah tahqiq. Sesungguhnya. Maknanya inna tu tak berfungsi. Tapi inna tu fungsi dari segi tahqiq masih ada di situ. Jadi sesungguhnya yakhsha orang-orang yang takut. Allah. Kenapa Allah? Tidak Allahu. Patut Allahu tu. Patut Allahu. Sebab Allah di sini bukannya dia fa'il. Allah di sini bukan orang yang takut. Orang yang takut tu dia punya fa'ilnya di ujung. Al-ulama'u. Jadi orang yang takut tu al-ulama. Allah tu dia beri ha. Ha tu maknanya dia jadi maf'ulun bih. Orang benda yang ditakuti maf'ulun bih. Sebab itulah yakhsha Allah bukan hu. Kalau kita baca hu salah. Malah kalau saja-saja baca hu boleh jadi murtad. Sebab Allah yang takut. Mana Allah nak takut pula? Kalau kita baca hu maknanya hu sebagai fa'il. Jadi yang takut siapa? Allah yang takut. Itu murtadlah kalau saja-saja. Tapi kalau tersilap tak apalah. Tapi kalau saja-saja baca ya insyaallahu, itu saja-saja tu salah.
Maknanya Tapi ada inna Allah, Ustaz. ya, Tapi ada inna. Kalau ikut sudut hukum saraf, inna mesti yang di followed by khabar inna. yalah, tapi inna tu dah dibatalkan dengan ma. Masya Allah. Mana kita tahu? Inilah yang kita kena belajar. Aduh, mana tak tahu Ustaz. Jadi innama tu dia membatalkan fungsi membaris domahkan, membaris ataskan dia punya isim dan membaris domahkan dia punya khabar. In. Jadi innama maknanya tak ada perubahan. Tetapi dia punya taukid tu masih ada. Jadi sesungguhnya yang takut tu terdiri daripada al-ulama. Ulama ni fa'il. Sebab itu dia bagi domah. Al-ulama'u. U tu kerana dia sebagai fa'il. Fa'il kepada siapa? Fa'il kepada yakhsha. Maknanya yang takut tu ulama. Yang kena tempat yang benda yang dia takut tu Allah ha. Sebab itu ha tu bagi atas. Min ibadi ini dah jawab majrur. Daripada ibadat. Ya, Jawab majrur. Jadi maknanya di sini yahsha Allahu min ulama, di sini yahsha ni fa'il mudhari' marfu' bi dhammah muqaddarah. Yahsha ya ni patutnya bagi dhammah. Tetapi tidak ditulis. Tapi kita kena muqaddarahkan dia. Muqaddarah maknanya kita kena anggap dia. Kita kena takdirkan dia sebagai berbaris marfu'. Maknanya dalam kepala kita ada marfu' di sini, ada dhammah di sini. Tapi tidak ditulis. Pasal dia huruf sakit. Oleh kerana dia huruf sakit, maka kita jadikan dia dhammah muqaddarah. Yakhsha, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia punya huruf hujungnya mestilah bagi dhammah. Tapi dhammah tak ditulis kerana huruf sakit. Allah lafaz jalalah, lafaz yang agung. Dan Allah ni duduk tempat maf'ul bih. Sebab itu dia bagi dhammah, berbagi atas. Sebab dia maf'ul bih. Muqaddam maknanya didahulukan. Sepatutnya lepas yahsha kena fa'il. Lepas fa'il jadilah maf'ul. Tapi ini didahulukan Allah dulu. Barulah ulama di kemudian. Jadi maknanya penekanannya kepada Allah. Takut kepada Allah. Siapa yang takut pada Allah tu? Ulama. Orang jahil memang tak takut pada Allah. Orang kafir lagi dah tak takut, tak percaya pun. Jadi yang takut pada Allah dalam arti yang benar yang Allah kendaki, takut sebagaimana yang Allah kendaki adalah ulama. Orang yang berilmu. Orang jahil, orang yang tak ada ilmu, memang dia tak akan takut pada Allah. Dia tak akan ikut perintah Allah sebab dia tak takut pada Allah. Yang boleh ikut perintah Allah ni siapa? Ulama. Orang yang berilmu. Orang berilmu saja yang takut kepada Allah. Jadi di sini yakhshallah ha. Allah pentingkan takut pada Allah tu daripada nak beritahu ulama tu. Sebab itulah yakhsha Allah ni dahulukan. Sebab itu ikut bahasa kita yakhsha al ulama'u min ibadihi Allah. Itu ayat kita ubah. Tapi ayat Allah tak begitu. Ayat Allah yakhshallah ha. Maknanya kamu kena takut pada Allah. Dan orang yang takut pada Allah seterusnya min ibadihi, hambanya al ulama. Jadi di sini ibadihi. Jadi al ulama di sini adalah fa'il marfu' bi dhammah. Wa qad taqaddam maf'ulun bih. Tetapi didahulukan maf'ulun bihnya Allah wa ta'khar fa'il. Fa'ilnya apa? Al ulama. Apa sebabnya? Li annama li anna fa'il muhsura. Kerana adanya innama. Muhsura ni dikepung. Dikepung maknanya innama ni dengan ada innama tu maka ayat ni jadi begini. Jadi innama tu menyebabkan didahulukan dia punya fa'il. Maf'ulun bih. Ayatnya dikemudiankan.
Fa'il dia ulama'u dikemudiankan, Allah didahulukan. Disebabkan adanya perkataan depan tu innama. Nama. Okey. Hmm. Jadi ini jangan salah baca. Rasanya lepas yasha dia punya fa'il. Tak, yang ni bukan fa'il, tapi Ya, betul. Allah ha. Allah tu mesti ha. Sebab dia maf'ul bih. Ulama tu beri dhamma. Betul lah sebab dia fa'il. Ha. Jadi iza kana fi fa'il, kemudian ada domain yang udu ala maf'ul bih. Domain yang mana? Dalam yang ni ibadihi. Ibadihi itu kembali kepada satu. Kembali kepada al-ulama'u. Al-ulama. Kembali kepada fa'il. Hmm. Fa'il dia ulama. Jadi hu menunjukkan ibadihi. Kepada ulama. Ibadihi ini maknanya ulama. Ibadi. Hamba. Hambanya tu Hambanya. Ulama. ulama. Okey? Ustaz, kalau sekiranya kalau dia mulakan jumlah tu dengan inama, kita boleh anggaplah yang dia punya tu dia tak ikut function saraf lah. Dia tak ikut. Dia Dia tak ikut grammar. tak ikut grammar lah kalau dia inama tu. Nahu dan sarah tak pakai kat situ. Okey. Pada ayat ni, nahu dan sarah tak ada jawab. Okey. Yang boleh jawab di sini adalah balaghah. Nahu sarah tak boleh. Mana itu Ustaz? Kesimpulannya, kalau saya anggap ada inama, kalau saya terbaca inama, makna itu apa itu hukum saraf tak masuk lah. Makna balak dia punya nahu sarah tak boleh pakai lah. Okey. Terima kasih. Selain pada ayat yang kita yang ni lah. Jadi mana ini ini kena pergi balaghah lah, bukannya nahu sarah. Okey. Nahu sarah dia kata ini bukan bahagian dia lah, ini bahagian bahagian balaghah lah. Kita Ustaz nak tanya. Ya. Ustaz nak tanya, li'anna fa'il muhsur apa makna muhsur? apa dia? Makna muhsur yang li'anna fa'il muhsur tu. Muhsur tu. Apa maksud Muhsur. Perkataan asalnya khasara. Nama. Makna terkepung. Muhsur yang terkepung. Maknanya ayat ni terkepung oleh innama. Li'anna fa'il muhsur. Terkepung. Terkepung maknanya kerana dikepung oleh innama. Dengan sebab ada innama ni, maka dia kemudiankan dia punya fa'il, didahulukan dia punya maf'ul bih. Innama. Muhsur ni maknanya kata asalnya khasara. Khasara ni maknanya macam terkepung lah, macam terpintas lah, ataupun terkandung lah, terkandung di dalam sebab innama. Kalau tak ada innama, ayat ni tak bunyi macam tu. Katalah kita buang innama. Yahsha al-ulama'u, kemudian min ibadihi Allah. Kalau kita buang innama. Tapi kalau buang innama ni tak ada dia pun takkid. Itu dimainkan peranan oleh balaghah. Jadi tak boleh buang. Innama ni tak boleh buang. Kalau buang, dia dah tak kena dah ayat. Jadi maknanya kalau ayat biasa kita tak boleh sebut macam ni. Yahsha Allah min ibadihi ulama kalau tak ada innama. Kita kena baca innama. Sebab innama tu menyebabkan ayat ni jadi macam ni. Jadi maknanya ada dia punya fungsi pengepungan ataupun fungsi untuk mengalih apa ni tata cara Susunan ayat. nahu dan sarah. Maknanya tak ikut nahu dan sarah. Tetapi innama ni dia tidak lagi berfungsi sebagai inna tu tak berfungsi, tapi dia berfungsi untuk mengepung ataupun untuk mengubah kedudukan apa namanya nahu dan sarah.
Okey. Okey. Selain daripada innama Ustaz, tak ada perkataan lain ke yang sama? Yang sama dengan innama. Ya. Sejauh ini saya tak tahu. Sejauh Kalau ini baca saya dalam tak tahu. Quran nanti ada innama ni sekarang ni kita dah perasan lah kan. Ya, ya. Sejauh ini saya tak jumpa lah. Okey, okey. Mungkin barangkali ini saja. Atau mungkin ada tapi kita tak jumpa. Sebab kita pun tak habis baca juga. Tak habis belajar lagi. Tengah belajar lagi ni. Tak belum habis lagi. Allah. Kita lagi baru belajar. Ya? Kita lagi baru belajar. Ya. InsyaAllah. Jangan berhentilah. Supaya pahala kita bertalian. Okey. Ilmu baru tambah insyaAllah. Supaya ilmu itu dapat mencegah kita daripada melakukan perkara yang tak baik dan sebagainya. Yang InsyaAllah. terhindar daripada masuk neraka. InsyaAllah. Okey? Alright. Kalau okey, daripada buku surat berikutnya. Ini maf'ulun bih langsung tak nampak. Kerana apa? Kerana hazaf. Yahzafu. Yahzafu maknanya dia hazafkan. Dia hazafkan apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ada tapi dia hazafkan. Tak nampak. Sebagai contoh dalam ayat surah 93 ayat yang ketiga. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ada sambung ni. Jadi di sini dia punya maf'ulun bihnya tak ditulis, dipadamkan. Kenapa? Ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi qala ni adalah fa'il madi. Qala ataupun kita buka lah dia punya Ayat. itu supaya nampak jelas lah. Ini surah yang ke-93. Surah 93. Ini kita dah hafal ayat ini. Ad-Duha. Ayat yang ketiga. Ini ayat ni. Ma waddaka rabbuka. Ini ayat dia. ما ودعك ربك وما قلى Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, duha maknanya waktu sekarang lah, waktu duha. Wal-laili idza saja, dan malam jika telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak, maknanya Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tidak meninggalkan kamu oleh Tuhan kamu dan juga tidak membenci kamu. Qala. Qala ni adalah, kita tengok di sini. Qala. Qala tu maknanya membenci. Dia adalah fa'il madi. Fa'il madi. Tapi sepatutnya lepas fa'il madi ni, adalah dia punya fa'il. Dan ada dia punya maf'ulun bih dia. Tapi dalam ayat ni, tak ditulisnya maf'ulun bih. Fa'il pun tak ditulis. Tapi kita boleh anggaplah siapa fa'il dia. Sebab ada sebut Rabbuka. Rabbuka tu merupakan fa'il. Fa'il apa? Fa'il wadda'aka. Wadda'aka tidak meninggal. Tidak meninggalkan kamu ataupun tidak memencilkan kamu. Tidak mengasingkan kamu. Rabbuka. Rabbuka maknanya Rabbu. Bu tu baris dhammah. Maknanya dia sebagai fa'il. Rabbu. Maknanya Tuhan tidak meninggalkan kamu. Meninggalkan kamu. Siapa dia? Mutuka. Rabbuka. Tuhan kamu. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kamu. Wama, itu adalah wa'ataf. Sama ayat sebelumnya. Qala terhenti. Tak ada dia punya
patutnya adalah Rabbuka dan sebagainya, tapi qala ni berhenti kat situ je. Jadi mana dia punya maf'ul bih dia? Jadi maf'ul bih dia adalah keadaan dia tersembunyi ataupun ditutup, dibuang ataupun Hazaf. dihazafkan. Jadi macam mana kita nak tahu? Nak tahu kena wajar. Dari sini qala ini adalah fa'il madhi mabni ala fathah muqaddarah. Qala asalnya qala wa. Jadi wa tu ganti ya, jadi qala. Jadi muqaddarah kan dia punya baris ya ni. Sebab fa'il madhi mabni Ala fatah muqaddarah. muqaddarah. Jadi fathah muqaddarah. Fa'il Mustaqil. dia mana? Fa'il dia adalah mustatir. Akhiruhu huwa. Maknanya dalam qala ni ada huwa. Huwa tu siapa? Qala. Siapa pembuat dia? Pembuatnya Allah lah. Kemudian kaf. Ada kaf dia. Kaf atau muhazzaf. Patut kataan qala ni ada qala kaf. Ini ikut kita punya nahwu lah. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ayat kita, ini ayat Quran. Jangan diubah. Jadi ka tu dibuang. Yang mana ka tu adalah sebagai maf'ul bih. Jadi fa'il madhi mabni ala fathah muqaddarah itu untuk qala. Dan di dalam qala ni ada fa'il dia. Fa'il dia siapa? Fa'il dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Huwa di sini adalah Allah. Kaf yang tak ditulis, yang dibuang. Kaf itulah yang menjadi maf'ul bih. Jadi khatab maknanya yang lawan cakap muhazzaf. Khatab muhazzaf maknanya orang yang dalam cakap dibuang, tak ditulis. Siapa dia? Muhatab tu ka. Ka tu siapa? Ka tu kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu Rasulullah. Jadi kaf ni adalah dhamir muttasil. Sebab disambung dengan qala, dhamir muttasil mabni ala fathah, dia sepatutnya fathah fi muhalli nisbin. Dia patut bagi atas maf'ul bih. Kaf memanglah bagi atas. Sebab dia mabni. Jadi kaf ni adalah menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang kita tak nampak dalam ayat ni. Melainkan kita faham. Jadi nak nampak ayat ni ada kaf di situ, kena faham. Kena faham, barulah kita nampak, dia punya maf'ul bih dia adalah kaf. Yang dibuang. Apa sebab dibuang? Sebab tak perlu ulang. Sebab di sini dah ada kaf. Dia kena baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Itu bukan Quran lah kalau macam tu. Jadi Quran ni ada dia punya seni dia. Dia tak nak ulang banyak-banyak supaya benda tu jadi padat, jadi ringkas, jadi bermakna tak lari dan sebagainya. Tetapi dikurangkan, dibuangkan. Dengan buang kaf itulah menunjukkan ayat ni ayat daripada Allah Ta'ala. Kalau manusia mesti ditulis kaf. Sebab itu ayat ikut grammar. Jadi para ontalis dia nak burukkan Quran ni, kata Quran ni banyak salah. Dia saya tengok ni, ini salah ni, tak betul ni. Ada pula buang-buang pula dan sebagainya. Dah tak ada pula dia punya maf'ul bih. Macam mana ayat tak ada maf'ul bih? Sedangkan ayat tu fa'il muta'addi. Jadi dia burukkan Quran. Jadi inilah peranan orang yang anti pada Islam, tapi dia tak berjaya. Anti Al-Quran, tapi dia tak berjaya nak buat. Jadi kaf tu dibuang, dihazaf. Itu sebab dia kata maf'ul bih dalam bentuk yahzafu maf'ul bihi. Maknanya dia punya maf'ul ni dibuang. Dibuang. Ataupun dihazaf. Ya, hazaf. Maf'ul bih. Okey, ada persoalan? Tak ada, kita beri contoh yang kedua. Contoh yang kedua pada muka surat yang sama, supaya next week kita boleh berubah kepada muka surat yang lain, yang baru. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang, pasti mengalahkan orang kafir.
Kataballahu. Kataballah maknanya telah ditetapkan oleh Allah. La aghlibanna. Lam pangkal dia hujungnya nun sabdu. Ini menunjukkan taukid 2 kali. Double taukid. La aghlibanna. Pasti menang. Allah telah menentukan pasti menang. Siapa yang menang? Ana. Ana fa'il dia wa rasuli. Wa rasuli itu adalah rasulnya. Maknanya siapa yang berjuang di jalan Allah dan di jalan rasulnya pasti menang. Garanti. Sebab la tu taukid, nun sabdu tu pun taukid. Kataan dia dah lam ghain lam ba. Itu dia perkataan dia. Aghliba maknanya menang. Jadi di sini Allah telah tetapkan. Tetapkan apa? La aghlibanna. Pasti menang. Siapa dia? Ana wa rasuli. Maknanya Allah telah tetapkan aku. Aku ni siapa? Allah lah. Allah mestilah menang. Mana boleh lawan Allah kalah. Dan wa rasuli. Rasuli siapa yang berjuang di jalan Rasulullah, berjuang di jalan Allah, pasti menang. Inilah pegangan orang Palestin. Walaupun Yahudi itu dikatakan banyak tentera, banyak senjata, banyak kuncu-kuncu dan sebagainya, tetapi mereka berperang, mereka berpegang kepada Allah dan Rasul mesti menang. Jadi menang tu bukan hanya menang banyak bunuh orang dan sebagainya, tapi menang tu termasuklah syahid. Syahid itu adalah satu kemenangan. Bukan senang nak jadi dapat syahid. Syahid itu lah masuk surga. Orang yang akan terus masuk surga adalah orang yang mati syahid. Jadi syahid itu adalah satu kemenangan. Menang berperang dan juga menang dari segi syahid. Sekarang ni ribuan para syuhada di tanah Palestin. Yang mana itu adalah Tuhan nak bagi dia jadi orang yang terus dapat syurga. Jadi kataballahu, itu adalah fa'il kepada katabah. Katabah ni adalah fa'il madi. Apakah fa'il madi ni? Hanya Tuhan menangkan dulu je. Hanya menang di zaman Rasulullah saja. Kembali pada tadi yang saya kata tadi, fa'il madi tapi bermaksud berterusan. Ni katabah ni bukan katabah telah, tetapi katabah ni maksudnya berterusan dari dulu sampai kiamat. Siapa yang berjuang di jalan Allah dan Rasul, dia pasti menang. Pasti menang. Kataballahu. Katabah ni maknanya telah ditetapkan. Telah dipastikan. Siapa yang pastikan? Allahu. Dan ana wa rasuli. Jadi sekarang ni mana dia punya maf'ulnya? Tu tengok. La aghlibanna, lam tu adalah lam mau ta'u al-qasam. Mau ta'u ni maknanya lebih kuat daripada kasam. Maknanya lebih kuat. mau ta'u lebih berkuasa, lebih bertenaga daripada lil qasam. Maknanya lebih kuat dari kasam. Kalau kasam wallahi wa tallahi. Ayat ini kata Allah ini maksudnya sama dengan sumpah. Jadi Allah bersumpah. Apa sumpah Allah? Aghlibanna, iaitu memenangkan. Fa'il mudhari' mabni ala fathah. Dan wa nun yang ujung ni, nun taukid. Itu nun taukid. Al-fa'il dhamir mustatir takdiruhu ana. Jadi dia punya fa'il dia adalah ana. Ana kataballah, jadi ana yang menentukan. Ayy aghlabanna al-kafru maf'ulun bih muhazzaf. Jadi dia punya di sini aghlibanna dan juga dia adalah maf'ulun bih. Maknanya menang kepada siapa? Menang kepada kafir. Maknanya yang tadi kalah maknanya mengalahkan siapa? Mengalahkan kafir.
Jadi kafir di sini tak ditulis. Tak ditulis aghlibanna kafiru. Tak. Dia tak tulis. Sebab kafir tu tak payah tulis. Menangkan daripada siapa? Daripada sekafir. Maksudnya kafir tu orang yang dikalahkan. Ataupun orang Islam yang dimenangkan, yang kalah siapa? Yang kalah tu kafir. Kafir tu tak payah ditulis. Jadi oleh kerana tak tulis, maka dia adalah maf'ulun bih kepada ayat ini. Kataballahu ala libanna. Libanna ni memenangkan atas kafir. Aku dan juga Rasulku. Jadi maknanya kalau berperang melawan kafir, pasti menang. Pasti. Sebab Tuhan kata, aghlibanna. 2 kali dia punya taukid. Taukid yang pertama lam, taukid yang kedua nun sabdu. Ini sangat kuat. Pasti. Ini kalau tak percaya ni memang tak beriman lah orang tu. Jadi di dalam ayat ini adalah kafara. Kafara. Yang terbagi atas kerana dia adalah maf'ulun bih. Yang tersembunyi. Yang khazaf. Maf'ulun bih yang khazaf. Yang ini bukan mudah kita nak carilah dia punya maf'ulun bih, melainkan kalau kita tahulah, kalau kita faham. Kalau kita faham ayat tu, insya-Allah kita jumpalah siapa maf'ulun bih ni. Kalau baca gitu je, mana ada maf'ulun bih di sini, tak jumpa. Tak nampak. Tak nampak. Memang tak nampak pun sebab dia kata khazaf. Betul. Tapi ada. Macam mana kita tahu? Dengan kita faham ayat tu. Barulah kita nampak. Ustaz, Silakan. saya nak tanya sikit tentang ayat kata Allah kan. Ya. Ada juga makna, dia ada makna lain juga kan. Kalau kita lihat daripada kataba tu ialah fi'il madhi. Ya. Kan? Jadi kataba kalau fi'il mudhari' kataba yaktubu uktub. Ya, Tapi ya. kalau ambil pada perkataan itu, dia dalam bermakna kataba telah menulis dia kan. Tapi ini dia makna, banyak makna lah sini dia. Jadi kataba ni ya asalnya dia telah tulis kan. Ya. Itu luar nahwu dan saraf lah, dia telah tulis. Tapi kataba ni dalam Quran adalah diwajibkan. Ataupun dipastikan. Ataupun ditetapkan. Kataba. Apa macam ayat puasa, dia guna kataba juga. Kutiba kan? Ialah maknanya perkataan kataba lah maknanya. Kutiba tu cuma fa'il dia majhul. Jadi fa'il dia apa namanya? Betul, diwajibkan. Wajibkan. Jadi maknanya kataan kataba tu maknanya adalah maksud ditentukan, diwajibkan ataupun sesuatu benda yang pasti. Kataba ni kan fa'il madhi. Madhi ni maknanya pasti. Benda dah sudah berlaku pasti. Tetapi maksud kataba di dalam ayat ini mengikut balaghah bukannya telah, tetapi maksud dia telah berlaku dan akan berterusan sampai hari kiamat. Kalau telah berlaku maknanya zaman Rasulullah sajalah orang berperang atas nama Allah ni dapat syurga, dapat neraka. Orang lain tak dapat apa-apa. Tak. Tuhan akan menangkan siapa saja yang berperang di jalannya dan mengikut Rasulullah dan jalan Allah, pasti Tuhan akan beri kemenangan. Telah ditetapkan. Telah ditetapkan tu bukannya hanya dah lepas, akan berterusan sehinggalah hari kiamat. Maknanya siapa-siapa saja yang hidup atas dunia ni, dalam masa dia hidup, dia memperjuangkan Islam, dia memperjuangkan ajaran Rasulullah, pasti Tuhan akan menangkan. Bukan zaman Rasulullah saja, zaman kita pun. Sebab digunakan sini kataba fa'il madhi yang maksudnya adalah berterusan. Fa'il madhi maksud berterusan. Ini memang melanggar peraturan nahwu dan saraf. Nahwu dan saraf kalau kata abang sudah dah. Sudah dah. Ni tak. Tuhan akan menangkan sampai bila-bila. Sebab itulah kataba ni fa'il madhi la aghlibanna fa'il mudhari'. Fa'il madhi campur fa'il mudhari' dalam satu ayat maksudnya berterusan. Kalau kita buat sekarang kita dah akan dapat. Bukan hanya sahabat-sahabat zaman Rasulullah saja. Tidak. Sampai bila-bila, sampai mati, sampai kiamat. Apanya ketetapan Allah ini berlaku seterusnya dengan cara Allah memberitahu kataba fa'il madhi la aghlibanna fa'il mudhari'.
Mudarat. Okey. Terpulang pada hati kita lah tak percaya itu. Kalau percaya, kita orang yang beriman. Kalau tak percaya ayat macam ni, awak lah. Bukan satu ayat tak percaya. Awak satu huruf kalau kita buang pun tak percaya. Pun kafir. Murtad. Jadi kita kena yakin. Sudah yakin, kita kena buat. Macam mana nak buat? Itu saya tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Kita fikirlah macam mana. Sehingga kita ni berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Tuhan dah buka ruang lah. Peluang-peluang Tuhan buka. Tinggal lagi kita tak berani nak masuk je lah. Tapi Tuhan dah ada. Kalau kita tak berpeluang nak bawa senjata nak lawan Yahudi, setidak-tidaknya kita tolong dari segi kewangan. Jadi kalau kewangan pun tidak, doa pun tidak, maknanya kita tak menyambut. Tak menyambut seruan ayat ini. Tak ada apa kita tolong. Kita kata, gasak lah, dia nak perang-perang lah. Ada pun yang kata, dia kalau awak tak pandai perang, buat apa awak perang? Itu lagi leceh lah, dia tak guna lagi. Ada yang kata, kalau awak tak tahu nak perang, awak tak ada senjata, tak salah perang. Kan ini pandangan yang Cetek. cetek tu masih halus lagi, bodoh. Bodoh tu ya. Yang betul yang kena dengan orang tu. Sebab dia tak tahu. Langsung tak tahu apa dia peristiwa yang berlaku tu untuk apa. Bagaimana boleh berlaku itu. Yahudi nak hapuskan orang Islam. Kita boleh kata gasaklah. Itu sangat. Kalau cetek tu baguslah. Ada penyertaan tu halus lah. Tapi sebenarnya tak padan dengan cetek orang-orang yang jenis macam tu. Ada yang tanya, saya ni apa? Kita ni patut sokong siapa? Orang Yahudi ke seorang orang Palestin? Boleh keluar soalan macam tu. Punyalah ceteknya. Boleh tanya, kita nak tolong Yahudi ke? Kita nak belah Yahudi ke? Nak belah Palestin? Boleh tanya. Bermakna dia punya keimanan kepada Allah itu zero. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia tak ada macam tu. Dia mesti sokong saudara dia, saudara kita orang Palestin. Dia anyai, dia dibunuh. Bukan saja askar yang dibunuh. Kalau askar bunuh askar itu okey. Bukan okey lah, tapi maknanya padan lah. Itu berperang. Tapi ini dia bunuh anak-anak. Dia bunuh perempuan. Dia bunuh orang tua. Dia bunuh orang yang cacat dan sebagainya. Semua dia bunuh. Dia nak habiskan semuanya dan dia nak tanah tu. Jadi dalam Islam mempertahankan negara itu adalah jihad. Siapa yang tak mempertahankan, maknanya dia tidak. Dan kalau dia mati dalam jihad, mati syahid. Kalau dia menang, insya-Allah dia boleh memerintah negara itu dan boleh menjalankan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Walaupun tempat lain tak jalan, tapi kalau boleh di Palestin saja dapat jalankan hukum Allah ni, itu sudah merupakan contoh kepada negara-negara lain. Tapi kalau sebaliknya kalah, orang lain akan ikut. Ini Yahudi dah bunuh orang Islam, dunia tak kata apa, tak ada siapa yang marah, tak ada tindakan mahkamah kepada orang yang membunuh orang Islam. Nanti negara lain pula akan bunuh orang Islam lain yang mungkin ada di tempat dia. Tak tahulah dekat mana yang ada minoriti, bagaimana kat Palestin minoriti orang Islam, dia akan hentam. Sebab dia kata dulu Yahudi hentam orang Palestin tak ada apa-apa, takkan dia buat dunia nak bising-bising. Mana benda tu seolah-olah sudah jadi normalisasi. Dan maknanya boleh bunuh orang Islam. Kalau nakkan tanah dia, nakkan harta dia, nakkan apa-apalah, kita boleh bunuh. Sebab Yahudi dah buat, dia bunuh, tak ada apa-apa. Negara apa, dunia tak marah. Jadi dah jadi normalisasi. Jadi orang Islam, kalau tak buat apa-apa, ingat, kamu akan jadi mangsa sebagaimana orang Palestin boleh dibunuh dan dunia tak kata apa. Tak ada kata, tak ada siapa nak ambil tindakan, tak ada siapa nak bercarakan dia. Pasalkan itu, nak takbir pun tak boleh. Nak baca doa apa namanya, nazilah pun tak boleh. Punyalah. Nak takbir tak boleh. Bayangkan.
Orang Islam tak boleh takbir. Tak tahulah nak kata. Tunggulah giliran. Tak tahu lah Ustaz. Imam yang pun kena tangkap Ustaz. Yalah, betul. Lagi dahsyat. Dahsyat. Macam Itulah. mana? Itu mengundang orang lain buat pada Ah, ini habis episod ni Yahudi kena, nanti orang Islam lain pula yang akan kena. tak tahu. Sebabnya orang yang menyebelah kepada kebenaran tak boleh. Kena tangkap dan sebagainya. Sebab tu sekarang ni di Mekah ramai dah banyak dah hotel kosong. Orang tak datang. Hotel banyak kosong. Orang tak datang nak buat umrah sebab marah pada kerajaan Saudi yang menyokong Yahudi. Kerajaan Saudi yang boleh menyokong Yahudi, menyokong membunuh orang Islam. Tak tahulah kita nak. Dah jauh lah kita. Okeylah, kita berhenti sini dulu. Apa Ustaz? InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah hari ini 19, kita jumpa 26 insyaAllah. Okey, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah supaya Allah menangkan orang Islam yang berjuang. Yalah Ustaz. Tak tahulah mana satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunan-Mu ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah dari kejahatan diri kami dan juga daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karadai. Ya seterusnya berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati, serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum takabaya karim. InsyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.